Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur. 各位主内亲爱的弟兄姐妹们平安。 Kita bersyukur di hari Minggu ini kita masih bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 我们非常感谢神的恩典，因为在今天的主日，我们还有机会一起敬拜上帝。 Kita makin menyadari setiap tarikan nafas kita itu anugerah Tuhan. 我们现在更体会到每一口的呼吸都是神的恩典。 Setiap perpanjangan detik demi detik dalam hidup kita pasti ada rencana dan kehendak Tuhan. 如果我们的生命能够一秒又一秒的延续下去，我们肯定知道神在我们身上有他的计划。 Mari kita manfaatkan dan kita menghargai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. 所以我们就要好好的利用每一段的时间，每一个机会为主而活。 Kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. 我们还没有听到之前，我们先祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Ini adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Kiranya Tuhan mau berbicara kepada setiap kami masing-masing. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesabaran Engkau Tuhan, sehingga kami tahu tidak ada seorang pun yang Tuhan mau binasa. Oleh karena itu Tuhan, kami siapkan hati, siapkan pikiran kami, untuk Tuhan boleh menyentuh, menjamah, sehingga kami boleh disembuhkan, sehingga kami boleh diteguhkan, dan kami boleh makin serupa dengan Engkau. Tolong hamba-Mu, kami berdua boleh dipakai oleh Tuhan. Satukan hati kami, satukan pikiran kami. Semua ada di dalam kendali Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, Engkau dari kekal hingga kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu anak dalam rancangan Allah. 各位弟兄姐妹，我们今天早上一起来思考一段的经文，就是有关在神计划中的孩子。 Diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. 我们是用马可福音的10章13节到16节的经文来思考。 Saya membaca 4 ayat ini, nanti Ibu Widya akan melanjutkan. 然后王传道先用印尼文读一遍，然后我们用中文读一遍。 Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. 我们来读马可福音第10章13节到16节。有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。耶稣看见就恼怒，对门徒说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在上帝国的正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。”于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。 Saudara, beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Anak Nasional. 我们再过一些日子，我们就要庆祝我们全印尼的儿童节。 Kenapa anak-anak ada Hari Anak? 为什么儿童有儿童节呢？
Kita harus sadar anak-anak itu adalah masa depan kita. 因为我们知道孩子是我们的未来。 Hidup ini dilanjutkan dengan generasi setelah kita. 因为我们的生命的下一代就是我们的孩子上来的时候， Jadi kehadiran anak itu penting sekali. 所以孩子的存在是非常重要的。 Kalau Anda punya warisan, warisan kepada siapa Anda berikan? 如果你有财产的话，你的遗产要留给谁呢？ Tentu saja kepada generasi setelah Anda. 一定是留给你的下一代。 Kalau kita mau melihat di ayat yang ke-13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. 我们看在10章的13节这里说，他们把小孩子带给耶稣，让耶稣摸他，可是门徒便责备他们。 Saudara, anak itu nggak mungkin datang sendiri kepada Yesus, 首先， perlu ada orang yang membawanya. 首先我们要知道，孩子不能够自己来找耶稣，一定要有人把他们带到耶稣的面前。 Tapi justru ketika anak-anak ini datang dibawa oleh orang tuanya, murid-murid itu memarahi orang tua itu. 可是我们看到，就是有人要带孩子见耶稣，父母们已经把孩子带到主耶稣的面前，可是门徒还责备他们。 Kenapa murid-muridnya memarahi orang tua yang membawa anak-anak kepada Yesus? 为什么门徒责备这些父母呢？ Karena dianggap anak-anak itu sebagai pengganggu. 他们觉得孩子在那边是捣乱的。 Saudara, kita melihat bagaimana anak itu dianggap orang yang terakhir di dalam struktur keluarga, gereja, dan masyarakat. 我们看到，在家庭、在教会、在社会，属于小孩子的话，是在组织上放在最末端的一位。 Anak bisa dianggap sebagai beban 孩子成为了负担， karena tidak produktif, 因为孩子没有一个效率， dianggap tidak penting, bahkan tidak diperhitungkan. 人家认为小孩子不重要，人家没有把它算在里面。 Berapa anggaran yang dipersiapkan atau yang kita alokasikan untuk sekolah minggu? 我们教会拨出多少的经费计算放在主日学的事工上呢？ Bukankah kita lebih mementingkan acara untuk orang dewasa? 我们不是常常注意到对成人的节目，一个活动吗？ Kalau hadiah buat orang-orang dewasa, diperhatikan, jangan sampai mereka komplain. 我们如果要预备礼物的话，成人的礼物我们要特别用心的准备，不要让会友来给我们一个抱怨。 Tapi kalau buat anak-anak, nggak apa-apa. Boleh, namanya juga anak-anak. Mereka nggak akan komplain. Mereka pasti senang dikasih hadiah apapun. 可是如果小朋友的话就没有关系，只要给他有礼物，什么礼物他们也会高兴的。 Saudara, siapakah anak-anak itu? 所以我们要问，所以这些小孩子到底是谁呢？ Di Mazmur 127 dengan jelas mengatakan bahwa anak-anak adalah milik pusaka Allah. 我们看到，在诗篇127篇告诉我们，孩子是耶和华所赐的产业。 Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. 如果不是耶和华建造房屋，建造的人就是恍然劳力。 Kalau bukan Tuhan yang memberikan saudara anak, saudara mau usaha kayak apa juga nggak akan bisa punya anak. 意思说，如果不是耶和华赐给你们孩子的话，你用尽什么方法，你也得不到孩子。 Jadi kehadiran anak itu pasti ada intervensi Tuhan di dalamnya. 所以，我们家中我们有儿女的话，这些孩子是神干预在里面，我们才拥有孩子。 Untuk bisa punya anak
melahirkan anak itu dengan selamat, dengan sehat. Dan anak itu masih ada sampai sekarang. Bukankah kita melihat ada tangan Tuhan yang menjaga dan melindungi? 我们能够怀孕有孩子，能够把孩子生下来，孩子能够很健康，孩子能够很平安，而且存活到今天。我们相信神的手是正在恩待着我们这个孩子的。 Berapa banyak ibu-ibu yang mengalami keguguran? 多少妇女她们在怀孕的时候就流产了， Atau bahkan ketika anak itu dilahirkan, hanya beberapa jam kemudian anak itu meninggal karena mungkin terjadi kekurangan oksigen dan sebagainya. 甚至孩子如果出胎的时候，有的孩子是几个小时而已，可能是缺氧或是其他原因，他们就已经离开世界了。 Kalau saudara bisa melihat seperti itu, maka tidak ada yang kebetulan di dalam kehadiran anak-anak kita, di keluarga kita. 如果我们看到别人有这样的遭遇的话，我们就要了解我们的孩子，神把他赐给我们，在我们的家中养大的话，这个都是有神的计划在里面。 Jadi kalau anak itu milik Allah yang dititipkan kepada orang tua, jadi peran kita orang tua dan guru itu sebagai apa? 如果孩子是属于上帝的，然后他托付我们去养育他们，那我们成为父母的，成为主日学老师的，我们的任务是什么呢？ Kita sebagai rekan seperjalanan anak yang mendampingi anak. 我们是与孩子同行的人。 Ada saatnya kita harus meninggalkan mereka kalau kita meninggal. 我们离开世界的时候，我们就不能够再与孩子同行，我们就放下了他们。 Atau anak meninggalkan kita ketika dia sudah dewasa, What? dia berkeluarga, dia membangun, dia menikah, pastilah dia meninggalkan kita. 或者有一天孩子长大成人了，他已经设立自己的家庭，他就会离开我们。 Karena itu firman Tuhan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. 因此，圣经告诉我们，男人要离开他的父母，与妻子联合， untuk bersatu dengan istrinya. 与妻子联合成为一体。 Jadi kenapa kita orang tua yang anak-anak sudah menikah, kita tidak boleh lagi cawe-cawe intervensi kepada keluarga mereka. 因此，我们做父母的要了解，我们的孩子长大，他们成家的时候，我们就不要再干预他们的家务事。 Jadi kita ada masanya untuk kita mendampingi anak dalam hidup kita. 因此，我们陪伴孩子，与孩子同行的日 Jadi 子 kita 是有 ada 限的。 waktunya ketika kita mendampingi anak dalam hidup kita. 因此，在我们的生命当中，我们陪伴孩子的时候，这个是有一个限度的时间。 Oleh karena itu, kita bukan hanya rekan seperjalanan anak, tapi kita juga rekan sekerja Allah. 我们不但是与孩子同行的人，我们也是与神同工的人。 1 Korintus 3 ayat 9a, karena kami adalah kawan sekerja Allah. 因为在哥林多前书3章的9节上半节说，因为我们是与上帝同工的。 Jadi ibaratnya, satu tangan kita pegang tangan anak kita karena kita rekan seperjalanan anak. 意思说，我们因为是与孩子同行的，所以我们一只手是抓着孩子的手。 Tapi satu tangan lagi, ingat, kita harus bergandengan tangan dengan Tuhan karena kita rekan sekerja Allah. 要记住，我们另外一只手呢，就是要与神同行，要抓住神的手，因为我们是神的同工。 Ketika Anda mendampingi anak-anak, ingat saudara, itu ada waktunya. 记住，你陪伴孩子的时间是有限度的。 Oleh karena itu, ajarkan anak untuk dia bergandengan tangan dengan Tuhan.
因此你要教导他如何与我们的神手牵手。 Anda harus melepaskan tangan anak Anda untuk diberikan ke tangan Tuhan. 所以我们就要放手，把孩子的手接到我们上帝的手。 Biarkan anak-anak itu berjalan bersama dengan Tuhan. 就让我们的孩子也学习与神同行。 Anda tidak perlu takut sekalipun dia berjalan di dalam lembah kekelaman. 虽然孩子会经过死荫的幽谷，你也不要怕他有遭受灾害。 Asal Tuhan menyertai dia dan memegang tangannya, pastilah Tuhan akan memberi segala kecukupan. 只要你知道他是与主同行，有神牵着他的手的话，神会让他得到足够的供应。 Jadi saudara, kalau anak adalah milik Allah, 如果我们知道了孩子是属于神的， maka kita orang tua ataupun guru sekolah minggu, kita hanya dititipkan oleh Tuhan. 那么我们知道，我们做父母的，我们做主日学老师的话，神是把孩子托付我们而已。 Ketika kita dititipkan, apa yang kita harus lakukan yaitu mendidik mereka supaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. 所以我们看到，既然神托付我们，我们的任务就是要养育他们、教育他们，尽心尽力爱我们的主。 Supaya anak ini mengasihi Allah sebagai pencipta dan sebagai pemiliknya. 因此，他能够爱这位上帝，是创造他的上帝，是拥有他的上帝。 Dan Allah punya tujuan atas hidup anak ini. 然后让他也知道，上帝在这个孩子的生命中有神的计划。 Setiap anak memiliki panggilan hidupnya. 因为在每个孩子的生命当中，有神对他的呼召。 Tuhan punya tujuan ketika dia ciptakan anak-anak kita masing-masing. 当神创造我们的每一个孩子的时候，神在每一个孩子身上已经有神的计划。 Sehingga tugas orang tua maupun guru adalah menyelaraskan tujuannya dengan tujuan Allah. 因此，我们要带孩子，让他生命的方向与神的目标是相符合的。 Saudara bisa bayangkan, misalnya saudara disuruh mengelola sebuah gedung. 你来想想看，比如说我们托付你来管理一个大厦， Saudara diberi tugas untuk mengelola dan saudara dititipkan. 那你是被托付来做管理的工作。 Lalu yang punya gedung mengatakan, gedung ini saya mau jadikan museum. 然后这个物主呢说，我要把这个房屋或者这个建筑物成为博物馆。 Apakah Anda mengatakan, wah museum mah kuno, siapa yang mau datang? 你可以对物主说：“哎呀，你要建这个博物馆，那个是老套的，有谁来看这个建筑物呢？” Lebih bagus kalau dijadikan food court, pasti banyak yang datang. 如果你把它建成一个食堂的话，很多人来这里用餐。 Apakah Anda boleh mengubah tujuan dari si empunya gedung itu? 你成为管理员，你有权利改变这个物主所要做的事情吗？ Pasti Anda harus tunduk kepada yang punya gedung. Kalau dia mau jadi museum, ya enggak apa-apa. 你当然要顺服这个物主，他如果要把这个建筑物成为博物馆的话，也没有关系，你就顺服他。 Dia akan memberikan segala yang saudara minta. Misalnya saudara minta didekorasi bagaimana museum ini bisa bagus, bagaimana harus publikasinya, pasti Anda didukung. 如果他已经托付你要建成博物馆的话，你就向他要求，我要有像博物馆的设备，我要有像这样的装潢，他一定会支持你的。 Karena sesuai dengan tujuan si pemilik. 因为符合了这个物主他想要做的一个目标。 Demikian juga kita orang tua yang dititipkan anak-anak yang dimiliki Allah.
同样的，今天神托付我们管理属于神的儿女们。 Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memenuhi segala yang kita butuhkan untuk anak ini menjadi seperti yang Tuhan mau. 好让这个孩子长大，能够成为像主所托付主的计划里面的孩子。我们要求什么来装备孩子，神必定供应我们。 Jadi orang tua sebagai rekan kerja Allah yang mendampingi dan mempersiapkan anak mencapai tujuan ilahi. 我们就看到，我们成为被托付的人，我们就能够把孩子带到神的神性的这个目标。 Saudara, kita lihat ayat selanjutnya dikatakan akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. 在这里，门徒便责备那些人，可是耶稣一看见就恼怒。 Saudara, ada dua kata marah di sini. 在这里有责备，有恼怒。 Ketika murid-muridnya memarahi orang itu, 门徒他们骂这些父母的时候，就是用责备的口气。 marah di sini seperti menegur, begitu ya. 他这里是强调的是责备。 Tetapi ketika Yesus melihat hal itu, ia marah, dan marah ini adalah marah yang lebih besar dari sekedar menegur. 可是耶稣一看，耶稣愤怒的时候，是比责备还要强烈的口气，就是在那边恼怒了。 Saudara bisa membayangkan kalau misalnya saya ada teman yang mau datang ke rumah saya, lalu pembantu saya mengatakan, oh ibu lagi tidur, oh ibu tidak mau diganggu. Lalu dia mengusir teman saya. Apa yang akan saya lakukan? 如果我家里的女佣人，她看到我的朋友来了，她就拒绝我的朋友说：“我的主人他在睡觉，我的主人不要人打扰，我的主人不要接客，你回去吧。”如果我知道了我的女佣人是这样的对待我的客人，我会怎么对付我的佣人呢？ Pastilah saya marah besar kepada pembantu saya. 我当然对我这个女佣人非常的恼怒。 Jadi kita melihat apa yang dipikirkan murid-murid tidak sama dengan yang dipikirkan Tuhan. 因此我们就看到门徒所想的跟主耶稣所想的是不一样。 Apa yang diinginkan Tuhan nggak sama dengan keinginan murid-muridnya. 主耶稣所要的跟门徒所要的是不一样。 Murid-murid menganggap, oh ini anak-anak kecil, adanya cuman bikin ribut saja, mengganggu saja. 门徒认为这些小朋友来吵吵闹闹，是在这边捣乱而已。 Justru di mata Tuhan, anak-anak ini adalah manusia-manusia yang sangat dikasihi Allah. 就是在主耶稣的眼光，当他看小朋友、小孩子们的时候，这就是神所爱的孩子。 Saudara, hati Tuhan Yesus, hati kepada mereka yang lemah dan bergantung. 我们看到主耶稣非常爱、非常怜悯这些无依无靠的孩子。 Makanya hati Tuhan penuh belas kasihan kepada mereka yang miskin, yang sakit, yang lemah, yang kecil, seperti anak-anak. 所以我们看到主耶稣是充满怜悯的心，他怜悯这些贫穷的，怜悯这些病痛的，怜悯这些软弱的，怜悯这些非常缺乏的。 Orang miskin, orang yang sakit, anak kecil, itu mereka orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. 所以我们就看到这些贫穷的、生病的、软弱的小孩子们，他们非常依靠我们的上帝来供应他们。 Makanya kita lihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, dia mengasihi orang yang demikian. 所以我们看到主耶稣在他的生平当中，他服侍当中，他非常开恩怜悯这一群的人。
Tapi murid-muridnya ini yang setelah sekian lama ikut Tuhan Yesus, tidak mau belajar, tidak mau tahu. 可是这些门徒跟了耶稣那么多年，他们还不要知道，也不要学习成长。 Saudara, orang yang demikian adalah orang yang sombong. 因此，他们就是很骄傲的一群人， Merasa sudah tahu. 觉得自己什么都知道了。 Oh, ini pasti Tuhan Yesus tidak mau. Pasti Tuhan Yesus terganggu ini dengan anak-anak. 他可以自己判断说，这个耶稣一定不喜欢的，这个耶稣也不要受干扰的。 Hanya orang sombong yang punya hak buat marah. 只有骄傲的人认为自己有权利骂人、责备人。 Ini dia punya hak rasanya buat menegur, buat marah, untuk menegur orang tua yang bawa anak-anaknya. 因此，因他骄傲，他觉得说我有权柄，我有权利来责备这些父母们。 Sepertinya dia sedang mewakili atau sedang membela Tuhan Yesus. 那时候，他好像正在代表主耶稣，或者是为主耶稣在辩护。 Makanya Tuhan Yesus mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. 因此，主耶稣就恼怒，责备他们说：“让小孩子到我这里来，不要拦阻他们。” Karena menghalangi anak-anak datang kepada Yesus sama dengan memberi pesan kepada anak-anak bahwa Tuhan Yesus menolak dan Tuhan Yesus tidak mengasihi mereka. 当你禁止小朋友不可以靠近主耶稣的时候，你的表达就是说，耶稣拒绝了你们，耶稣不爱你们。 Berarti ketika kita melakukan itu kepada anak-anak, maka kita anggap sepertinya kita ini sedang mengabaikan dan membiarkan mereka untuk tidak dekat kepada Tuhan, tidak datang kepada Tuhan. 我们如果有这样的态度的话，我们就让孩子说，耶稣是不理你们的，耶稣就是把你们放弃的，他们就没有办法靠近主耶稣。 Dan sekaligus kita sedang memberikan contoh buruk bahwa tidak perlu datang kepada Tuhan dan kita mengatakan, oh Tuhan Yesus tidak suka sama kamu. Tuhan Yesus maunya orang-orang yang seperti ini, tidak mau yang seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. 所以我们就做出了一个很不好的榜样给孩子看，说像你们这些人，耶稣是不喜欢的，耶稣喜欢的是另外一种人，这样孩子就受到不好的影响。 Saudara, dunia sedang menarik anak-anak kita masuk ke dalam cengkramannya. 我们看到这个世界现在正紧抓着我们的孩子不放， Apalagi di masa sekarang di mana anak-anak berhubungan langsung dengan berbagai media sosial. Di handphone, di laptop, di belajarnya, semua media sosial. 我们看到现在孩子每一天接触的就是这些媒体，无论是从手机、从电脑所看到、所听到的，都是跟这些传播媒体有关的。 Begitu banyak perangkap mereka untuk bisa menarik anak-anak kita masuk ke dalam cengkraman tangannya. 很多的圈套，随时随地都能够把孩子抓住，走世界的道路。 Maka kita harus segera menarik anak-anak kita masuk ke dalam pelukan tangan Tuhan. 所以，我们就要从世界把我们的孩子拉出来，送到主耶稣的怀抱里面。 Dan Tuhan katakan anak-anak ini seperti itulah orang-orang yang empunya kerajaan Allah. 承受神国的人，就像这些小孩子，这个主耶稣很清楚的告诉他们。 Bagaimana kita mengalami kerajaan Allah? Itu bukan soal kemewahan ataupun popularitas. 我们要如何承受神的国呢？不是我们有多豪华，我们有多名义。 Tapi Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 罗马书14章17节告诉我们，因为上帝的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。 Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bunyinya demikian. 在
印尼文的另外一个版本这样说。 Sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, apa yang ia boleh makan atau minum tidak lagi penting. 如果神在管理某些人的时候，那么这个人他吃什么喝什么那不重要。 Yang penting ialah orang itu harus menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati, dan menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. 他就是要如何顺服管理他的上帝，如何能够在他的生命中活出这个公义、和平，而且圣灵中的喜乐。 Bukankah seperti ini anak-anak? 我们的孩子不是活在这样的世界吗？ Makanya dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. 所以耶稣就说，如果不像这小孩子，就不能够承受神的国，进入神的国。 Jadi seperti apa sih anak kecil itu? 那么我们要了解，到底小孩子是怎么样的呢？ Anak kecil itu anak yang gampang percaya orang dewasa. 小孩子他非常容易轻信这些成人所讲的， Dia percaya penuh. 他是完完全全的相信的， Itu yang membuat dia mudah taat. 这样他就很容易的顺服成人。 Amsal 3 ayat 5 sampai 7. 在箴言书的3章5节到7节这样告诉我们。 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 我们看箴言书3章第5节到第7节，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。 Jadi ketika percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, sehingga tidak bersandar pada pengertian sendiri, artinya tidak merasa diri pintar atau merasa diri sendiri bijak. 所以，当我们专心仰赖耶和华，我们不再依靠自己的聪明智慧的时候，就很明显，这个人不是自大，自以为自己有智慧。 Oleh karena itu, mengajar anak TK itu sebetulnya satu pihak mereka akan mudah sekali ketika kita ajarkan. 所以我们看到，我们教导幼稚园的小朋友的小孩子的时候，他们很容易吸收我们所教导的。 Mereka seperti spons yang menyerapnya begitu banyak. 他们就像海绵，他们吸水度是吸得非常多的。 Apa yang gurunya ngomong, dia percaya. 老师教导的，他就马上相信。 Lain kalau orang dewasa, begitu diajar, berkatanya begini, masa sih? Ah, nggak mungkin lah. Nah, sulit sekali untuk mendidik orang dewasa. 可是如果你教导成人的话，你跟他讲的东西，他说是吗？有这一回事吗？怎么可能呢？所以你就知道很难的教导成人。 Trust and obey, percaya dan taat. 信靠顺服， Itulah yang Tuhan mau. Dan itu ada di dalam sikap anak-anak. 这就是神所要的，而且这个就是在孩子的生命中看得最明显的。 Dan anak-anak yang kedua, dia juga punya rasa aman. Dia nggak perlu jaim, nggak takut dinilai salah ataupun buruk. 孩子呢，他另外一回，就是说他有安全感，他也不怕人家取笑他。 Makanya kita bisa lihat bagaimana sikap anak-anak sangat spontan dan terbuka. 所以我们看到孩子的反应是非常直截了当的。 Kalau dia senang, dia akan ekspresikan kesenangannya. 因为如果他高兴的时候，他就很马上的表露出来的。
Saudara, Ibrani pasal 4 ayat 15 sampai 16, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 我们来看希伯来书的4章45、46节，这样告诉我们：因我们有我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以，我们只要坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。 Orang yang sudah berdamai dengan dirinya, maka dia punya rasa aman. 一个人如果他与他的老我已经和好了，他一定有安全感。 Dia tidak perlu pakai topeng. 他不需要再戴面具， Dia akan apa adanya. 他就是成为何等样的人。 Ketika kita sadar bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang imanen. 如果我们知道我们所信靠的上帝是以马内利的上帝， Allah yang beserta dengan kita. 是与我们同在的上帝， Allah yang mengerti kita. 是能够明白我们的上帝。 Dia pernah mengalami seperti yang kita alami. 我们所遭受的，他也曾经遭受过。 Dia pernah menjadi manusia 100%. 他也曾经成为我们属世的人性。 Itu yang membuat kita mestinya kita berani datang kepada Dia apa adanya. 所以我们可以坦然无惧的来到主耶稣的施恩前。 Kalau saudara lemah, saudara frustasi, saudara gelisah, katakan saja kepada Dia. 如果你软弱，你已经沮丧，你已经要放弃的时候，你来告诉他。 Kita tidak perlu merasa kuat, sok bisa, sok tegar. 我们不要自以为自己很坚强，自己真的是能够忍下去。 Mari kita dengan berani menghampiri tahta kasih karunia Allah. 所以我们要坦然无惧的来到主的施恩宝座， Supaya kita menerima pertolongan tepat pada waktunya. 好让我们能够随时得到他的帮助。 Dan anak-anak juga, dia tulus, tidak jaim. 所以我们看到孩子非常纯洁的，他也没有顾面子的， Tidak pura-pura, tidak munafik. 他没有假冒，他也没有伪装。 Anak yang polos, anak yang tidak pernah berpikir apa yang orang pikir tentang saya. 一个非常单纯的孩子，他不会去想象别人对我的看法是怎样的。 Ketulusan itu sangat diperlukan ketika kita berelasi dengan orang lain. 我们与人交往的时候，我们也要有这样单纯的一个友谊。 Istilahnya nggak ada udang di balik bakwan. 意思说，你背后没有什么机心。 Roma pasal 12 ayat yang ke-9 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. 罗马书12章第9节说：“爱人不可虚假，恶要厌恶，善要亲近。” Pura-pura itu jahat. 因为你如果伪装假冒的话，那个是恶行。 Bayangkan kalau saya pura-pura baik, lalu pura-pura mengasihi Ibu Widya. 假装说我是对爱碧姐妹很友善很好，我是假装的。 Nah, pihak yang saya pura-purain, artinya Ibu Widya, dia akan merasa saya mengasihi dia. Saya memperhatikan dia. 然后这个爱碧就会觉得说，哦，真的，王传道非常关心他，
非常的爱他。 Padahal sesungguhnya saya itu tidak sedang tulus memperhatikan karena saya mau kelihatan baik. Saya mau nanti Ibu Widya baik sama saya. Jadi artinya saya itu punya maksud di balik apa yang saya lakukan. 我这样对艾比姐妹好的话，是要给她看到，我这个人是外表看起来很好的，而且我也是有动机的，希望她也能够对我好。其实我对她好不是真心的。 Saudara, bukankah penipu itu juga begitu? Penipu itu dia pura-pura baik. 我们看到那些欺骗的人，他们不是这样子吗？对我们很友善。 Tapi ujungnya kita tahu ternyata tujuannya adalah menipu. 可是我们到最后，他是要在利用我们，要占我们的便宜。 Maka yang seperti itu jahat. 所以这样的一个假冒是一个非常可恶的。 Kita menyembunyikan sesuatu yang tidak kita perlihatkan. 我们隐藏了人家看不到的那个真心。 Pura-pura, munafik itu adalah kejahatan di mata Tuhan. 在神的眼光当中，看到这些伪装的、假冒为善的，是一个恶行。 Apa yang menjadi ciri daripada anak-anak yaitu senang bergantung. 所以我们看到孩子的特色是什么呢？他非常依靠别人。 Dia sadar dirinya lemah, kecil, dan tidak berdaya. 他知道他是非常软弱，他是一个微小无助的。 Ketika ketidakberdayaannya itu membuat dia tidak mampu menyelamatkan diri, 当他知道他是非常无助，他救不了自己的时候， maka dia akan membuat dirinya bergantung total kepada Tuhan. 因此他就完全的依靠上帝。 Apa yang dikatakan Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. 耶利米书17章第5节到第8节这样的告诉我们：耶和华如此说：依靠人血肉的膀臂，心中离弃耶和华的那人有祸了，因他必像沙漠的杜松，不见福乐来到，却要往旷野干旱之处、无人居住的碱地。依靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了，他必像树栽于水旁，在河边扎根，炎日来到并不惧怕，叶子仍必青翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。 Tuhan memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. 所以依靠耶和华的人是蒙福的人。 Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. 如果他们是仰望耶和华的人， Dan itulah sikap anak-anak. 这就是孩子的一个特征。 Makanya Tuhan katakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. 因此，主耶稣就说：“让小孩子到我这里来。” Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. 不要禁止他们，因为在上帝国的正是这样的人。
Maukah kita membawa anak-anak untuk datang kepada Allah? 弟兄姐妹，我们是不是愿意把我们的孩子带到神的面前？ Bagaimana Tuhan memeluk anak-anak itu dan dia meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. 我们看到主耶稣对孩子的态度是怎样呢？他就把他们抱在他的怀里，还给他们按手，为他们祝福。 Ingat, dunia sedang menarik anak-anak masuk ke dalam cengkraman tangannya. 我们要记住，这个世界他们正在抓住我们的孩子，进入他们的圈套。 Jika kita tidak segera menarik anak-anak kita masuk ke dalam pelukan tangan Tuhan. 如果我们不要马上把孩子再抓回来，让他们在主耶稣的怀抱中。 Mari kita berdoa, minta Ibu Widya memimpin doa. 我们一起低头祷告，我们用中文来祷告。亲爱的天父上帝，我们来到你的施恩宝座前，主啊，求你让我们知道，你所托付给我们的孩子是属于你的，让我们能够好好的管理，好好的教育我们的孩子，也让我们学习，我们要像孩子这样的单纯，这样的专心仰赖耶和华，让我们知道，我们仰赖耶和华的。 我们就是一个有生命水在我们里面流露，我们结果不止的生命能够这样的流露出来，让我们能够活在圣灵中的喜乐，让我们能活在一个非常像小孩子，有安详、有和平，能够有公义在我们里面的。我们如此感恩祷告，奉靠主耶稣的名，阿门。 Amin. Tuhan memberkati. 愿神赐福每一位。